بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan untuk kita bertemu semula pada malam ini untuk kita kembali menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada Kitabul Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, atau lebih dikenali sebagai kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang disusun oleh Al-Imam Al-Muhaddith Al-Faqih Yahya bin Saraf bin Muri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenali dengan yaitu panggilan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar pemuka mazhab Syafi'i yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah, dalam usianya yang masih muda, iaitu sekitar 45 tahun. Namun Allah memberikan keberkatan usia Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan berberkahnya ilmunya, berberkah usianya di dalam mengorbankan keseluruhan hayatnya untuk menuntut ilmu, mengajar dan menulis serta melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Maka dengan itu Allah memberikan kemuliaan kepadanya. Allah mengangkat darjatnya sehingga ilmunya sampai saat ini tetap dimanfaatkan oleh kita. Dan alhamdulillah kita sedang mengambil salah satu daripada ilmu yang ditinggalkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu hadis-hadis Nabi SAW yang berjumlah 42 buah itu di dalam kitab yang sangat besar manfaatnya bagi kita, sehingga kitab ini tersebar di seluruh dunia, diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dunia, diajarkan di pelbagai tempat, di surau, di masjid, di rumah, di sekolah dan seumpamanya. Bahkan lebih daripada itu disyarahkan, kemudian terhasillah tulisan-tulisan syarahan-syarahan yang tak terhitung banyaknya. Dan sungguh ini di antara tanda betapa berkahnya ilmu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan betapa benarnya Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu di kalangan manusia beberapa darajah. Baik, insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan pembacaan hadis, yaitu hadis yang ke-22, Al-Haditsus Tsani wal 20. Baik, kita akan bacakan matanya, kemudian kita akan terjemahkan, kemudian kita akan mengambil faedah-faedahnya daripada hadis yang ke-22 ini. Dan hadis ini kita berikan tajuknya sebagai yaitu melaksanakan yang wajib, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, istiqamah di atasnya, maka syurga baginya. Maka
jaminan syurga untuknya. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika syai'a a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Hadis ini sungguh hadis yang ringkas seperti kebiasaan hadis-hadis Nabi SAW yang diimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sampai yang ke-22 ini. Sebelum itu semuanya ringkas, padat, syarat makna, mencakupi dan sangat memberi manfaat. Baik. Hadis ini adalah diriwayatkan daripada yaitu an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, yaitu dari Abu Abdullah atau Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jadi daripada Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir anak kepada Abdullah. Ayahnya Abdullah adalah Islam, anaknya Jabir adalah Islam. Sebab itulah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai kedua-duanya, anak dan ayahnya. Jadi hadis ini datang daripada anaknya yaitu Jabir. Ya, yang diberi kunyah Abu Abdullah. Ya, kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi SAW, ramai di antara mereka kunyahnya adalah sama, Abu Abdullah atau Abu Abdullah. Baik. Dari namanya sudah diketahui bahawa dia adalah salah seorang sahabat Nabi SAW daripada golongan Ansar, Al-Ansari. Jadi Jabir radhiyallahu anhu adalah sahabat yang tidak pernah dari sudut penglibatannya dalam peperangan-peperangan Nabi SAW, dia tidak ikut hadir dalam peperangan Badar dan Uhud. Ya, ayahnya adalah yaitu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya, terbunuh dalam peperangan Uhud. Dia anak tak ikut sebab barangkali ketika itu anaknya masih kecil. Ya. Maka setelah kesyahidan ayahnya, ya, di dalam peperangan tersebut, maka Abdullah, ya, bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, maka dia sangat bersemangat, ya, untuk ikut di dalam peperangan Nabi SAW. Ya, maka dia selepas itu mengikuti peperangan Nabi SAW, dan dia juga salah seorang sahabat Nabi SAW yang banyak riwayat hadis. Ada sekitar 1,500 hadis. Maknanya para sahabat ni mereka ya bukan saja menuntut ilmu, mereka juga berjihad. Bila sampai waktu jihad, mereka berjihad. Bila keadaan aman, mereka menuntut ilmu, mereka menjadi ahli ibadah. Contoh seperti sebelum ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia adalah, ya, ahli sufah, duduk di masjid, menuntut ilmu, beribadah, berzikir. Ya, bila jihad diisytiharkan, mereka keluar ikut berjihad. Inilah dia orang-orang yang, ya, memadukan ilmu dan amal serta jihad. Kerana mereka sangat mengetahui bahawa Nabi SAW bersabda, Ra'sul amru al-Islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu thanamihi al-jihad fi sabilillah. 3. Dan para sahabat berjalan dengan ketiga-tiganya. Ya, iaitu pokok segala urusan adalah Islam. Ya, tiangnya adalah solat, kemuncaknya adalah jihad fi sabilillah. Jadi terpadu seluruh amal Islam, ya, daripada yang paling, ya, kecil sampai yang paling tinggi. Inilah mereka orang-orang yang ditarbiah oleh Nabi SAW dengan jayanya. Tidaklah mereka hanya berzikir, beribadah, tak pedulikan urusan lain. Ya, tidaklah mereka itu berjihad saja, tak pedulikan amal ibadah yang lain. Sempurna. Inilah contoh, ya, generasi yang terbaik yang dihasilkan menerusi tangan Nabi SAW. Allah gezetkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ila akhir ayat. Baik. Jadi apa yang diriwayatkan daripada Abu Abdullah bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa ada seorang lelaki, jadi dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Maknanya ketika itu, ya, Abdullah
Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari ni ada dalam majlis itu. Dia tengok dan dia dengar, dan dialah yang meriwayatkan peristiwa itu. Ya, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, lalu dia berkata, dia tanya soalan, bagaimanakah pendapat yang engkau jika aku melaksanakan solat yang fardu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun akan hal itu. Apakah aku akan masuk syurga? Nabi SAW pun menjawab, ya, na'am. Ya. Dan di akhir hadis, lelaki tersebut berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah sedikit pun atas yang demikian itu. Tu. Ya. Jadi, adkhul jannah qal na'am. Rawahu Muslim, wa makna haramtul haram istanabtuhu, wa makna ahlaltu halal. Ya. Fa'altuhu mu'taqidan hillah. Ya. Jadi itu disebut di tambahan dalam hadis. Diriwayatkan oleh Muslim, dan makna aku haramkan yang haram ialah aku jauhinya, dan makna aku halalkan yang halal ialah aku mengerjakannya dengan i'tiqad halalnya. Jadi hadis ini sangat terang. Apa faedah daripada hadis ini? Secara umumnya, yang pertama, hadis ini yang pertama faedah yang boleh kita ambil iaitu menjelaskan tentang keprihatinan seorang sahabat Nabi SAW, seorang lelaki. Siapa lelaki ini? Ya, maka disebut, ya, lelaki yang bertanya pada Nabi SAW itu adalah An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai radhiyallahu an. Iaitu salah seorang sahabat Nabi SAW yang pernah ikut dalam peperangan Badar, dan dia syahid pada peperangan Uhud. Masya Allah. Ya, dia tanya satu soalan yang sangat besar. Dan soalannya sangat jelas, wadih, terang. Ya, pandai dia menyusun soalan. Nampak tak? Kecerdasan para sahabat Nabi SAW ni. Maknanya dia datang dalam keadaan well prepared. Dan dia datang dengan tujuan yang jelas. Nak jumpa Nabi SAW, nak tanya soalan ni. Soalan yang bermain di fikiran dia ni, penting ni, nak kena sampaikan. Sebab nak kan jawapan. Supaya dengan itu, dia tenteramlah hatinya, dan agar dengan jawapan itu menjadi panduan bagi dia untuk keselamatan. Keselamatan di mana? Di negeri akhirat. Ini hebat para sahabat Nabi SAW. Ya. Jadi, pengajaran yang pertama adalah tentang bagaimana, tentang keprihatinan, kesubuhan, ya, seorang sahabat Nabi SAW datang bertemu Nabi SAW dalam keadaan membawa satu soalan yang telah dia persiapkan. Dan soalan itu adalah soalan yang sangat baik. Ya, soalan yang sangat terang, sangat jelas. Soalan istilahnya sangat bermutu. Bermutu tinggi soalan dia. Ini kaedah juga kena belajar macam mana nak mengajukan soalan. Ada orang dia tak pandai nak tanya soalan. Nak susun bahasa pun tak betul. Bahkan dia bukan tanya soalan, dia pergi ceramah dulu. Dia hurai sana, dia hurai sini. Sebenarnya kamu ni nak soal ke nak berceramah? Tu. Dia tengok soalannya sungguh. Ya, dia kata kepada Nabi SAW. Ya. Dia kata, ya, ara'aita iza sallaitul maktubat. Soalan pertama dia. Bagaimanakah pendapat engkau jika aku melakukan solat yang fardu? Maknanya, ya, kewajipan. Sebagai seorang Muslim kan, kewajipan kita adalah tanpa gagal setiap hari dirikan solat 5 waktu. Tanpa sebarang keuzuran. Kecuali ada uzur. Orang lelaki tak banyak uzur. Orang perempuan ada uzur. Ya. Dan uzur lelaki sama dengan uzur perempuan. Contoh, pingsan. Perempuan pun boleh pingsan. Hilang akal, terlupa. Tapi lelaki tak ada uzur seperti perempuan. Haid dan sebagainya. Ya. Jadi, dia tanya yang mula-mula. Ya, ini adalah tiang agama, solat. Iaitu amal yang akan mula nanti dihisap oleh Allah di negeri kiamat, negeri akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah as-solah. Awal-awal ibadah yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala adalah solat. Dia tanya, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah jika aku melakukan solat yang fardu? Maknanya komplit 5 waktu dalam satu hari. Kemudian yang kedua, berpuasa pada bulan Ramadan. Ini juga wajib. Bila datang bulan Ramadan, lelaki perempuan yang sudah mukallaf, baligh, berakal, wajib. Ya. Kemudian menghalalkan yang halal. Ini lebih luas cakupannya. Apa saja yang termasuk dalam perkara yang halal, aku halalkan. Kemudian mengharamkan yang haram. Apa saja yang Allah haramkan, aku haramkan. Maknanya apa ni? Maknanya dia tunduk patuh
terhadap segala larangan, ya, tegahan, perintah, suruhan. Kemudian yang keempat, yang kelima, ya, solat, puasa, halal yang halal, haram yang haram. Yang kelima, aku tidak menambah sedikit pun. Walam azid ala zalika syai'a. Kemudian aku tak tambah dah. Cukup dah dekat tu. Apakah aku akan masuk syurga? Tu soalannya. Kemas tak soalan dia? Kemas, lengkap. Ya, tak perlu ada penambahan soalan. Ya, Masya Allah. Jadi soalan yang sangat cerdas. Ya, dan soalan yang merupakan pokok agama. Ya, yang menjadi kewajipan setiap muslim. Ya, dan muslimah. Jadi seolah-olah, ya, lelaki ini, sahabat Nabi SAW ini, iaitu Nu'man bin Qawqal al-Khuzai ini, bukan hanya dia bertanya soalan itu untuk diri dia. Sebenarnya dia represent the whole others. Manfaat, betul kan? Jadi maknanya salah satu bentuk soalan yang bermutu, yang berkualiti, yang hebat. Dia soal dia tu bukan untuk diri dia je, tapi on behalf of others. Jadi orang lain tak perlu datang tanya soalan yang sama. Faham ni? Jadi kita tanya soalan tu bukan untuk kita, kepentingan peribadi tak, tapi untuk orang semua. Itu menakjubkan. Ya, maknanya dia sedang menanyakan soalan yang mana orang lain pun akan dapat manfaat daripadanya. Ini kena belajar. Ya, tengok para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Allah kurniakan akal yang cerdas. Walaupun tak belajar masuk universiti, tak pergi sekolah, tapi Allah bagi fitrah pada manusia yang suci bersih. Hati yang bersih akan terhasil ungkapan-ungkapan yang penuh dengan, ya, keindahan, kefasihan dan penuh dengan hikmah. Sebab itu kita pernah sebut, apabila seseorang itu dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis, Allah akan berikan dia kefasihan di dalam berucap. Akan terhasillah ungkapan-ungkapan yang fasih, yang penuh dengan hikmah, memberi kesan. Sebab apa? Hatinya, jiwanya bersih. Jadi kalam yang keluar itu adalah kalam-kalam yang bersih. Ya, iaitu seolah-olah kalam itu datangnya daripada ilham yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kalau seseorang itu jauh daripada Quran, jauh daripada hadis, ucapannya kasar, bahkan mengeluarkan perkataan-perkataan yang dicela, ya, perkataan-perkataan yang tidak enak didengar. Sebab apa? Sebab jiwanya kotor. Sebab jiwa bersih akan terhasil ucapan yang bersih. Jiwa bersih akan terselah dengan perbuatan yang bersih. Itulah dia, hati. Kita dah belajar sebelum ni. Ya. Jadi hadis ini sangat berkaitan dengan hadis yang sebelumnya. Banyak hadis-hadis yang ada kaitan dengan ni. Baik. Itu yang keberapa dah tadi? Faedah? Tulis je lah. Ya, tak ingat dah. Jadi, kemudian, faedah yang seterusnya adalah, ya, hadis ini memberikan kepada kita tentang, ya, bagaimana respon Nabi SAW. Ya, Nabi SAW immediately bagi jawapan. Setelah dia bertanya seluruh itu dengan terang dan jelas, maknanya ketika mengajukan soalan tu adalah dalam bahasa yang jelas didengar satu-satu. Ada kan orang bertanya soalan sampai kita pun tak dapat tangkap. Cakap barangkali laju, terlalu laju, ataupun bahasa tak jelas setiap perkataan-perkataan itu, menjadikan satu ayat yang kabur. Sebab itu bila kita ajukan soalan, atur dengan betul, sederhana, dapat didengar. Jadi tak perlu, can you repeat your question please? Tu tak payah. I beg your pardon please? No. Sekali saja, one shot, immediate, save time. Lalu Nabi SAW juga menunjukkan di sini, Nabi SAW adalah seorang pendengar yang baik. Nabi SAW ketika diajukan soalan, Nabi beri perhatian. Ini communication skill. Betapa banyak orang yang ketika soalan diajukan, dia juga bercakap. Ataupun dia tak beri perhatian. Dia tak dengar. Itu dia kata ulang sekali lagi. Ya, kesalahannya bukan yang bertanya, kesalahannya yang ditanya, tak beri perhatian. Sebab tu Nabi SAW, ya, in term of skill, dari segi interpersonal skill, termasuk salah satunya adalah communication skill, memang super. Contoh yang terbaik. Dan kita pernah sebut ni, ya, ketika kita menjelaskan tentang Syama'il Al-Muhammadiyah, iaitu tentang ucapan Nabi SAW. Ya, dalam suatu hari yang panjang, menjelaskan bagaimana Nabi SAW ketika berkomunikasi. Baik. Jadi, setelah dia selesai saja, soalannya senang saja. Setelah dia memberikan pembayang, dia tutup. Ada khulul jannah. Adakah aku masuk syurga dengan berbuat perkara tersebut? Nampak? Ni kalau Nabi SAW tak beri perhatian, barangkali jawapannya tak tepat, betul kan? Ni soalan ni yang paling penting ni. Nak tanya fatwa ni. Masuk syurga tak aku bila buat semua tu?
Sebab itu orang bila ditanya soalan kena beri perhatian. Sebab nanti dia nak buat keputusan. Jangan dia salah dalam berbuat keputusan. Akibatnya membinasakan kepada orang yang meminta keputusan dan dia juga yang memberi keputusan. Bagi jawapan yang salah, nanti dia akan bertanggungjawab di negeri akhirat. Apatah lagi yang berkaitan dengan agama. Jadi Nabi SAW beri contoh. Contoh kepada sesiapa saja yang bila ditanya soalan, beri perhatian, faham dengan teliti, sudah pasti, barulah memberikan jawapan. Mafhumnya apa? Kalau kamu tak faham, tak pasti, jangan berani-berani memberikan keputusan. Apatah lagi yang berkaitan dengan apa ni? Dengan agama. Nikah ni nak menentukan dia masuk syurga atau tidak. Jangan memandai-mandai dalam urusan ini. Ya. Jadi Nabi SAW sebagai seorang Rasul, maka Nabi SAW memiliki otoriti. Ya, dan Nabi SAW menyampaikan agama kepada umatnya, kepada para sahabat. Dan Nabi SAW menjelaskan di antara syarat untuk masuk syurga, juga syarat untuk masuk neraka jelas. Nabi SAW akan jelaskan. Dan tak ada satu pun yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW jawab, Qal, na'am, ya. Nabi tak explain in detail. Sebab apa? Soalan tu dah jelas. Dia dah sebut dah. Dia buat satu ni, satu ni, satu ni. No need for further explanation. Ni penjawab yang hebat. Tepat tak? Tak tanya ni, kau solat 5 waktu tepat waktu tak? Kau solat berjemaah tak? Sebab bila dia sebut begitu, Nabi SAW telah faham kondisi orang ini. Tu satu kemahiran lagi. Nabi SAW Allah berikan dia, iaitu kemampuan, kemahiran. Sebab itu ketika orang yang berbeza datang, Nabi SAW akan bagi terapi yang berbeza. Kadang soalannya sama, tapi orang berbeza, Nabi SAW bagi jawapan yang berbeza. Contoh sebelum ni, ketika seorang lelaki datang, Nabi SAW bagi apa? Bagi apa kat dia? La taghdab. Betul kan? Jangan marah. Nabi SAW jawab tu sesuai dengan kondisi orang itu. Dan juga mewakili orang yang memiliki sifat seperti orang itu. Siapa-siapa yang hot temper, yang tak boleh kawal emosi, hilang akal waras, Nabi SAW pesan, jangan marah. Mana jangan marah apa? Control your anger. Control your hot temper. Otherwise, you will be what? Will be cool, betul lah. Kalau tidak, backfire. Backfire lah. Ya. Sebab apa? Membinasakan dia bila marah. Sebab orang bila marah, emosinya mendahului akalnya, akan keluarlah perkara-perkara yang menyesal dia sesudah itu. Nampak? Nabi SAW. Tapi kalau yang datang tu adalah orang yang penyabar dan sebagainya, Nabi SAW akan bagi nasihat yang berbeza. Ni Nabi SAW ni ibarat dia macam doktor. Doktor. Pesakit kan berbeza-beza. Jadi ubatnya tak sama. Nabi SAW bukan setakat doktor fizikal, doktor rohani nombor satu. Ya. Maka kita pun hendaklah begitu, mencontohi Nabi SAW. Cuma kita perlukan kemahiran tingkat tinggi. Bila orang datang, kita jangan immediate bagi jawapan. Kita dig further. Maknanya apa? Kita dapat lebih perincian, detail. Macam seorang doktor, bila pesakit datang, mengadu dia sakit kepala, dia rasa pening, dia buat diagnosis dulu. Based on the description, penjelasan, dia tak boleh terus buat apa keputusan, hukuman. Ambil ubatnya tak. Dia kena buat root cause analysis dulu. Analisa sebab musabab. Tanya. Tanya dia why. Bila 5 why and 1 husband. 5 why dan 1 H. What, when, why, who, which. Ataupun teknik of asking why. Boleh faham? Tak faham tak apa. Ni kaedah nak identify root cause. Rupa-rupanya dia demam. Bukan sebabkan virus, bakteria ke apa, berjangkit tak. Rupanya dia stres di tempat kerja. Tu yang demam. Jadi solutionnya tak sama. So what you have to do, because you stress, high stress, take a rest. Ambil cuti. Lapang kefikiran. Cuba buat kerja secara berjadual. Plan your work your plan. If you fail to plan, you plan to fail. Masalah anda ni, anda tak pandai atur. Sebab tu anda stres. Always last minute work. Padahal bos bagi seminggu lah. Esok nak kena submit, malam ni baru buat. Memanglah darah tinggi. Your body become abnormal because work under pressure. Sebab tu lah darah tinggi. Contoh. Nampak tak? Kena detail dulu.
Nabi SAW, ya Allah berikan keistimewaan. Jadi Nabi SAW dengan penjelasan itu, Nabi SAW tahu keadaan lelaki ini. Dia seorang yang istiqomah dalam melaksanakan kewajipan solat. Dia jaga solat dia. Ya. Kemudian dia jaga puasanya. Ya. Maka Nabi SAW immediately terus bagi judgment, justification. Ya, anda masuk syurga. Jadi Nabi SAW beri jawapan yang sangat memuaskan, sangat jelas. Dan lelaki tersebut tak perlu lagi buat apa. Sehingga dia kata apa? Demi Allah, aku tidak akan menambah sedikit pun atas yang demikian. Apa maknanya? Apa maknanya? Dia berpuas hati dengan jawapan Nabi SAW. Dia tenteram. Sebab apa? Bila dia buat demikian, ending dia masuk syurga. Itu yang dia hendak. Dan itulah cita-cita seluruh para sahabat Nabi SAW agar nanti dapat memasuki syurga. Ya, dengan siapa? Bersama dengan Nabi SAW. Anta ma'aman ahbabta. Jadi bukti cinta sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah adalah tunduk taat terhadap command, each every command, yang didatangkan daripada Nabi SAW. Mereka patuh. Dan Nabi SAW kata, ia masuk syurga, okey saya patuh, saya akan buat. Dan saya akan istiqomah di atasnya. Ini kan menunjukkan juga faedahnya istiqomah di atas kewajipan. Ya, dia tak tambah dah yang sunat-sunat tu. Jadi masuk syurga dia. Jadi ini pelajaran penting nanti ke depan. Jadi Nabi SAW menjawab sesuai dengan pribadi yang datang. Kalau nanti kita akan temui pada hadis ke-38, Nabi SAW bagi tambahan pula. Bukan saja buat yang wajib. Nabi SAW kata, iaitu tambahkan lagi dengan amalan sunat. Hadis yang ke-38 itu adalah hadis yang paling mulia. Tentang sifat-sifat para wali Allah. Sebab manusia ni di sisi Allah kedudukannya tak sama. Hadis ini menjelaskan adalah, di sini pelajaran seterusnya adalah apa sajakah amalan-amalan yang bila dilakukan masuk syurga. Jadi amalannya di sini adalah yang pokoknya solat dan puasa. Dan para ulama menyebutkan dalam hadis ini tak disebutkan tentang amalan atau rukun Islam yang lain. Seperti apa? Zakat dan haji. Jadi para ulama buat beberapa pandangan. Ya, apa kata mereka? Yaitu yang pertamanya tak disebut di sini kepada lelaki tersebut dia tak kata dia menggunakan zakat dan dia pergi haji. Ya, padahal mereka dekat dengan tempat haji. Kalau duduk di bumi Madinah, tak jauh dengan Mekah. Kalau nak berbanding kita di Malaysia ni, tanah Melayu. Ketika itu tanah Melayu namanya, Semenanjung Melayu. Bila British datang menjajah, tukar nama jadi Malaysia. Dulu tanah Melayu. Kalau nama tanah Melayu sampai sekarang kan bagus. Jati diri negara kita. Tu, negara-negara lain kan jauh-jauh, Yaman jauh. Kita ambil yang sekitar tu. Palestin jauh. Jadi dia tak kata dia menunaikan haji. Jadi apa yang ulama ihtimalkan di sini? Iaitu tidak disebutkan keduanya zakat dan haji. Sebagaimana disebut solat dan puasa. Yang pertamanya, barangkali lelaki tersebut, iaitu padanya tidak dijatuhkan taklif untuk menunaikan zakat dan haji. Sebab apa? Dia orang yang tak mampu. Orang miskin. Zakat ni nak keluar ada syarat. Cukup haul dan nisab. Haji mesti ada kemampuan. Mampu dari sudut fizikal, mampu dari sudut harta, mampu dari sudut masa. Macam kita lah. Kita ni istilah tak mampu. Kenapa kita tak tunaikan haji sekarang? Sebab COVID ini memanglah semua orang tak mampu. Tapi ada orang dia daftar, tengok-tengok nama dia umur 100 tahun baru boleh naik haji. Boleh menaikkan haji. 100 tahun. Padahal dari segi kewangan dah mampu, dari segi masa dah mampu, tapi dari segi iaitu ikut urutan, ikut aturan, ikut giliran, tak mampu dia sebab tabung haji yang tetapkan. Jadi kalau dia mati dalam keadaan itu, maka dia termasuk dalam keadaan orang yang tidak mampu. Tu contoh. Jadi dua amalan ni dia adalah amalan yang bergantung kepada iaitu adanya syarat-syarat. Dipaham? Jadi itu pendapat ulama yang pertama. Yang keduanya adalah boleh jadi ketika dia datang bertanya pada Nabi SAW ketika itu, kefarduan zakat dan haji belum disyariatkan. Tu.
Walau bagaimanapun, ini adalah pendapat-pendapat para ulama. Wallahu a'lam. Ya. Tapi yang boleh kita faham, ini sepakat bahawa solat, puasa dia tak ada pengecualian. Semua orang kena buat. Itu yang lebih dekat pada kebenaran. Adapun zakat dan haji bila ada syarat. Sebab dia bukan amalan yang telah ditetapkan bulannya, tahunnya, tak. Ya, haji sekali seumur hidup. Zakat bila terpenuhi syarat. Ya. Dan kita tahu para sahabat Nabi SAW kebanyakan miskin-miskin. Betul kan? Banding dengan yang kaya. Yang kaya tak ramai. Yang miskin yang ramai. Apa bukti dia? Tu ramai para sahabat jadi ahli sufah. Ramai. Ya, Masya Allah. Jadi ini dua perkara. Kemudian syarat nak masuk syurga, iaitu ini merangkumi keseluruhan berbagai perkara, iaitu dia menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ini cakupannya luas, pelbagai. Kita dah belajar sebelum ni hadis yang ke-6. Halal itu jelas, haram itu jelas, syubhat itu yang sama-sama, sedikit sekali yang mengetahuinya. Kan ada kaitan dengan hadis tu. Jadi yang halal ni adalah perkara apa? Apa makna yang halal? Iaitu yang halal, iaitu perkara yang Allah perintahkan untuk berbuat dan diberikan pahala. Itu halal. Ya. Adapun haram, apa makna haram? Iaitu perkara yang dilarang. Ya, barang siapa yang melanggarnya maka mendapat ancaman, dosa dan azab di negeri akhirat. Jadi halal dan haram ini adalah hanya mutlak milik Allah. Allah saja yang boleh menentukan itu halal, itu haram. Dan Nabi SAW sampaikan kepada umatnya, dan yang haram dan yang halal jelas dalam semua aspek. Ya, kita dah jelaskan sebelum ni. Iaitu halal, apa saja yang Allah perintahkan. Halal itu kita sebut dah sebelum ni, bukan hanya dalam bab makan minum, betul kan? Halal dalam mencari rezeki, sumber rezeki, zatnya. Halal, hal yang berkaitan dengan apa? Ibadah. Iaitu Allah perintahkan, Allah haramkan. Perkara yang paling besar yang Allah haramkan adalah syirik kepadanya, melakukan bid'ah dan sebagainya. Banyak. Sehingga ulama-ulama mengarang kitab-kitab khusus. Seperti halal dan haram dalam Islam. Kitab yang berkaitan dengan larangan-larangan dalam Islam. Dan begitulah seterusnya. Jadi prinsip pokok di sini adalah hak untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah mutlak milik Allah. Maka barang siapa yang masuk di dalam urusan itu, maka dia seolah-olah mengambil tugas Allah Ta'ala, seolah-olah dia memposisikan dirinya sejajar dengan Allah Ta'ala. Ini adalah musyrikun kafirun. Kafir dia. Tanpa sebarang keraguan. Sebab apa? Dia berani menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ingat tak? Siapa? Yang Nabi SAW sebut contoh kisah orang yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Siapa? Orang-orang pendeta Nasrani. Dua-dua sama, Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Yang menyelewi, lencur. Ketika Adi bin Hatim radhiyallahu an, waktu di Kristian dia pakai salib, dia datang jumpa Nabi SAW. Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu an. Lalu Nabi SAW mengatakan, rahib-rahib kamu tu, orang-orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah. Lalu Adi bin Hatim kata apa? Tak, kami tak sembah mereka, tak sujud pada mereka, tak jadikan mereka Tuhan. Mereka padri kami lah, ulama kami. Ibarat tu. Lalu Nabi SAW datangkan dalil terus, bawa Quran. Ittakhazu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang Yahudi tu, Nasrani dan Alkitab tu, menjadikan rahib-rahib mereka arbaban, Tuhan-Tuhan, selain daripada Allah. Lalu Nabi SAW jelaskan tafsirnya. Maknanya apa? Iaitu ketika rahib-rahib mereka, padri-padri mereka itu mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, kami ikut. Tu dia. Tu maknanya beribadah. Beribadah ni maknanya bukan hanya tunduk sujud, bukan. Beribadah ni bila memalingkan sesuatu ibadah itu selain daripada Allah, dalam bentuk permohonan doa, sebagaimana yang sering kita ulang, minta kepada orang mati, bukan minta kepada Allah. Baru saja kita jelaskan bab itu kan. Tunduk sujud tu banyak berlaku. Aliran-aliran sesat ni.
Ya, sampai cium tapak kaki guru. Ya. Daripada cium kaki, ya. Tempat yang paling hina pada manusia kaki, yang paling mulia kepala. Orang cium kepala bukan cium kaki. Ya, cium dahi ni, kucup dahi orang alim. Ya, mak ayah kita kan kita cium kepala dia. Cium pipi kiri kanan, ni cium selalu kat sini. Ni pergi cium kaki. Ya. Kaki tu tempat paling hina pada manusia. Pakai slipper kat situ masuk tandas. Manusia sampai begitu sekali akal dia. Nampak tak? Dan dilarang sujud pada makhluk. Tengok, kalau tak silap kalau lah boleh diperintah untuk sujud pada manusia, tentu sujud pada mak ayah, mak sujud. Sebab mereka jasa besar, tapi tak boleh. Tu. Baik. Jadi, ya, sahabat Nabi SAW ini setelah jelas apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka dia berkata, kalau macam tu, ya, aku tak akan tambah sikit, itu yang aku nak buat. Jadi, sahabat Nabi SAW tadi, dia apa? Dia sangat berpuas hati dengan jawapan Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun tak menyukarkan dia. Ya, Nabi SAW sebut, buat itu saja. Ya, maksudnya begitu. Maknanya Nabi SAW endorse, accept. Ya. Jadi, faedah seterusnya adalah dalam hadis ini tersirat padanya tentang betapa pentingnya istiqamah di atas perkara-perkara yang wajib. Dan istiqamah di atas meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Ya. Barang siapa yang istiqamah di atas perkara yang wajib dengan melaksanakannya, dan istiqamah di atas perkara yang haram dengan meninggalkannya, ya, maka baginya syurga. Dan ini memberikan kesimpulan seterusnya, iaitu syarat untuk masuk syurga paling minima melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ya. Tu syarat minima. Jadi mudah tak nak masuk syurga? Mudah, syaratnya minima. Ya, syarat minima iaitu masuk syurga melakukan yang wajib, ya, meninggalkan yang haram, istiqamah di atas kedua-duanya, maka syurga. Dan hadis juga memberi faedah yang sangat agung tentang betapa para sahabat sangat merindui dan mengharapkan agar dapat memasuki syurga. Ya. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang betapa, ya, nikmatnya, indahnya apabila berjaya memasuki syurga. Itulah kejayaan yang hakiki. Kejayaan seorang insan di dunia adalah berjaya memasuki syurga di negeri akhirat. Itu kejayaannya. Bukan kejayaannya berjaya menjadi orang kaya yang bergaya. Bukan. Bukan kejayaannya berjaya mendapat PhD, master, degree, diploma. Bukan. Itu bukan kejayaan. Kejayaan, tapi kejayaan yang semu. Semu tu apa? Kejayaan yang bersifat sementara, bukan hakiki. Hanya kepuasan peribadi je yang tu. Yang ini kepuasan, kemuncak kepuasan, iaitu kepuasan bagi seorang yang beriman. Iaitu apa? Syurga menantinya. Dan berapa ramai kalau kita tanya, ya, boleh tak nyatakan pada anak-anak, boleh tanya tak, apa cita-cita kamu? Apa cita-cita kamu? Kebanyakan yang kata apa? Apa cita? Saya nak jadi chef. Saya nak jadi guru sekolah tadika. Saya nak jadi ustaz. Tu nak, maknanya cita-citanya belum sempurna. Cita-citanya just on the surface baru, tips of iceberg. Sebenarnya cita-cita kemuncaknya apa? Kalau dia nak jadi engineer, dia kata begini, saya ingin menjadi engineer yang beriman dan bertakwa, dan kemuncaknya Allah berikan saya syurga Firdaus ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Macam ni. Bukan 100% dapat dia. Ya. Tu 100%. Markah mumtaz. Ini orang yang faham, iaitu hakikat penciptaannya oleh Allah Ta'ala hidup di dunia ni baru sempurna. Kalau kita buat survey macam tu, barangkali seorang pun tak boleh jawab, ataupun langka. Gharib. Kalau boleh jawab ni memang kita kena bagi special gift lah dekat dia. Sebab luar biasa jawapan dia. Tak pernah, ya, tergambar di akal setiap kebanyakan anak-anak. Apatah lagi kalau kita tanya orang dewasa, belum tentu kita dapat jawapan seperti itu. Apa cita-cita Tuan Haji di dunia? Saya cita-cita saya bila pencen nanti saya nak pergi masjid. Kalau cita-cita saya nanti pencen nak balik kampung, dan buat rumah kat kampung.
Ya, nak balik semula kehidupan zaman kecil saya itu, yang telah hilang selama 40 tahun disibukkan dengan urusan kerja di bandar. Ini kan. Jadi orang ini masih belum mengenal dirinya dan rohnya. Tapi kalau dia menyebut bahawa ya, di hujung usia saya akan pensiun balik kampung, saya ingin berbakti kepada masyarakat, mendidik mereka agar mengenal Allah, dan saya ingin bersama-sama dengan masyarakat kampung saya itu semoga dapat menjadi ahli syurga nanti di negeri akhirat. Itu baru mumtaz. Nampak? Yang ada ni Masya Allah, menakjubkan. Ya. Kerana apa? Syurga adalah destinasi terakhir kita. Rumah yang terakhir, rumah yang kekal abadi. Itulah idaman rumah kita. Biarpun di dunia kita tidak memiliki rumah sendiri, tapi yang penting kita akan dapat memiliki rumah sendiri nanti di dalam syurga Firdaus. Ya. Sebab nikmat syurga itulah yang kita inginkan. Dan itulah yang akan kita temui ketika kita membaca Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ini adalah kesimpulan-kesimpulan penting. Baik, sekarang kita mengambil beberapa faedah daripada hadis ini. Yaitu yang pertamanya, penjelasan dulu. Ya, kita dah sebut tadi syarat minima daripada hadis ini menjelaskan untuk masuk syurga, yaitu ada pada 4 perkara daripada hadis ini. Tulis, syarat minima untuk masuk syurga. Yang pertama, laksanakan yang wajib, yaitu perintah mendirikan solat dan berpuasa pada bulan Ramadan. Adapun zakat haji ditunaikan bila terpenuhi syarat. Yang keduanya adalah jauhi perkara yang Allah Ta'ala larang. Ya, kerana walaupun kita telah menunaikan ya perkara yang wajib tadi seperti solat, puasa, tapi boleh menghalang kita untuk masuk syurga. Sebab syurga itu juga ada pendorong dan ada penghalang. Apa penghalang? Apabila melakukan larangan-larangan Allah. Contoh apa? Contoh dia ahli solat, ahli puasa, bahkan dia tambah dengan ibadah yang sunat, tapi dia ke neraka. Tentang apa ni? Tentang seorang wanita yang menyakiti jirannya dengan lisannya. Masuk neraka kata Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia telah mewujudkan penghalang pada dirinya. Ya, ada barrier, ada obstacle, ada dinding, tak boleh dia nak masuk. Sebab apa? Dihalang oleh lisannya yang jahat. Maka dia diumbankan ke dalam neraka. Ya. Di antara lain sebab ada penghalang, contoh yang menghalang seorang masuk ke syurga apa dia? Walaupun dia ahli ibadah, iaitu la yadkhulul jannah qati'. Tak akan masuk syurga, iaitu orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Hutang, begitu juga, tergantung dia. Ya. Atau peniaga yang menipu. Dia menipu pembeli dia. Ya, lain yang dicakap, lain yang dijual. Tu. Sekarang lagi senang buat penipuan di dalam jualan online. Ni berhati-hati wahai peniaga. Tunjuk buku bukan main lawa lagi. Kita nak ingat buku tu besar, dapat kecil cepot, harga RM30, tak padan dengan buku. Tu. Kena explain in detail. Product description mesti detail. Ya. Jadi wahai peniaga, jelaskan, jangan ada unsur gharar dan sebagainya. Ketidakpastian, ketidakjelasan. Ya, Masya Allah, dia banyak berlaku. Bila kita terima, ya Allah, buku macam ni je, nipis je, harga sampai RM50, tak padan, tak puas. Dosa tak? Orang yang jual, dia tak jelaskan. Ya, dia tak explain. Begitu juga contoh orang yang sombong. Tak masuk syurga orang sombong. Ini yang paling takut ni. Sebab sombong ni, yang Nabi SAW sebut tu bukan kepuncak kesombongan. Sombong kecil sebesar zarah pun tak masuk syurga. La yadkhulul jannata man fi qalbihi misqala zarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Sombong ni di antara perkara yang paling sulit untuk kita keluar daripadanya, kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Tapi sombong yang paling besar kemurkaan Allah Ta'ala adalah sombong kepada Allah, iaitu meninggalkan perintah dan melanggar pula tegahan. Itu sombong. Ya. Atau dalam bahasa mudah, sombong adalah menolak kebenaran. Banyak tak orang yang begitu? Banyak. Ditegakkan hujah pada dia. Ya, contoh dalam urusan agama, degil dia. Tetap bertahan dia. Kita kata ini bid'ah. Nabi SAW tak anjurkan, tak contohkan, para sahabat tak berbuat. Tiba-tiba kamu buat. Kan kamu, itu bukti jelas. Dia bukan daripada syariat. Kenapa kamu degil? Berada di atas jalan, degil dia. Macam-macam alasan. Di dunia, ya, kamu menang. Ya, kamu mendominasi, kamu ramai, kamu boleh datangkan alasan. Nanti ketika kamu berdiri di hadapan Allah,
ketika di depan Nabi SAW, apa jawapan yang akan kamu datangkan? Tu. Ya. Pasti lidah kamu akan keluar, tak akan boleh bagi jawapan. Sebab apa? Sebab tengok ni, pelajaran daripada hadis ni. Aku buat seperti apa yang Nabi SAW perintah. Aku tinggalkan seperti apa yang Nabi SAW perintah. Syurga. Agama itu terang, jelas, mudah. Ya, bila dipalingkan, pasti mereka akan binasa, halik. Ya, Nabi SAW sebut dah, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anhu illa halik. Aku tinggalkan permasalahan agama ni putih bersih seperti malamnya seperti siang. Very loud and clear. Crystal clear. Ni macam air ni, crystal clear, nampak? Tengok, nampak muka Ramai Ustaz. Bismillah. Very clear ni bukan opek. Opek tahu opek. Kalau dia fizik tahu opek. Luk sinar dengan opek punya apa? Serap cahaya pakai apa? Luk cahaya. Opek tu dia tak ni dia tak tembus. Agama tu terang, crystal clear. Macam tu, apa ni? Laut yang kita nampak ke bawah tu. Nampak coral reef, nampak ikan Nemo semua tu. Macam kat pulau Langkawi pula. Pulau Tioman, pulau perhentian. Dekat Pulau Sipadan. Tak pernah pergi lah Pulau Sipadan tu. Pulau tadi pergi lah. Masya Allah, takjub tengok kebesaran Allah. Sebab tu bila kita tengok kebesaran Allah, transparan, kita ingat agama ni pun transparan. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Ya. Tu. Ya, barang siapa yang menyimpang, pasti dia akan binasa. Menyimpang tu apa? Menyimpang daripada agama. Yang sunnah, dia tukar dengan bid'ah. Akhirnya dia sulit. Payah dia. Betul kan? Selalu kita ulang-ulang ni supaya membekas, masuk. Sekali dua tak masuk, kita pasak selalu. Kita bagi contoh je. Tengok orang bila berlaku kematian. Benda mudah jadi susah. Ya. Selesai solat jenazah, ya, patutnya angkat terus jenazah tu. Bagi salat Assalamualaikum, angkat terus bawa. Seperti yang dilakukan contoh teladan terbaik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pergi umrah tapi tak belajar. Itulah dia sunnahnya yang ditegakkan. Balik tak juga. Assalamualaikum. Ya. Tahlil pula. Astagfirullah, la ilaha illallah. Panjangnya. Kemudian baca doa pula. Berjemaah, ramai-ramai. Dah habis tu. Tanya pula jemaah, apa khabar mayat ni? Apa khabar? Khabar baik. Mayat tu bangun, khabar-khabar apa? Kau tak tahu aku selesa. Itu kalau pengguna akal logik. Tanya pula. Ya orang belakang tu, baik apa? Solat tak benar. Ya gangster pula. Main judi lagi. Masjid tak pernah sampai. Baik. Bohong tu imam. Dia yang mati tu agaknya kalau boleh berkata pun, dia semua bohong ni. Kau bohong buat pasal apa? Nampak tak? Kemudian dah angkat pula. Langkah pertama, gear number 1, Al-Fatihah. Gear number 2, Al-Fatihah. Gear number 3, Al-Fatihah. Kalau keluar daripada rumah pula, ada pula budaya setengah tempat, ahli keluarga seorang kena lalu dulu bawah keranda tu. Sebelum keranda tu diusung atau dimasuk dalam kereta jenazah. Ini saya tengok sendiri. Masya Allah. Dan setengah tempat pula, lepas-lepas bagi salam, sambil wirid-wirid tu, appoint pula seorang. Bawa envelope, masuk poket satu. Keluar masjid buka-buka, Allah RM5 kedekut pintu rumah. Tu kena dapat buah tu. Bagi duit buat buah tu. Waktu hidup tak nak bersedekah. Tengok Nabi SAW tak ajar begitu semuanya. Yang buat ni siapa? Masjid. Sebab tu, agama tu bukan diukur dengan ahli masjid. Tok Bilal, Tok Imam, Tok Ustaz, bukan. Ya, diukur dengan Nabi SAW. Dia kena ajar khusus pada orang Melayu ni. Mentaliti dia macam tu. Tapi memerlukan mujahadah tak tinggi, nak membetulkan salah laku masyarakat dalam berinteraksi dengan agama. Sebab apa? Sebab tak diajar agama itu mesti tegak atas dalil. Kita ahli agama tak mencerdikkan orang awam. Dia suka orang awam selama-lamanya. Orang awam tak perlu dalil. Ikut saja apa ustaz cakap. Ni ajaib ni. Siapa ajar kaedah begitu? Nabi SAW mengajar umatnya semua dengan dalil. Arab Badui datang. Nabi SAW bagi dalil tak? Bagi dalil. Sebut hadis. Ucapan Nabi SAW tu. Sampai pada kita. Contoh ni hadis ni. Tengok. Banyak kisah hadis yang bermaksud sama ni. Hadis yang maksud sama. Yang datang tu tanya Nabi SAW siapa? Arab Badui. Arab Badui orang kampung datang. Jumpa Nabi SAW. Dan Nabi SAW bagi jawapan sama dengan hadis. Bukan Nabi SAW pakai common sense. Tak. Sama seperti mana Nabi SAW mengajar sahabat tadi yang ikut peperangan ni. Begitu juga para sahabat yang paling pandai.
yang paling cerdas, kaya, hartawan, caranya semua sama. Qala Allah wa qala Rasul. Tiba-tiba datang ustaz zaman sekarang, orang awam tak perlu tahu dalil. Habis agama datang daripada akal kamu. Yang menunjukkan dalam urusan dunia kita perlu dalil. Tak pernah kita dalam urusan dunia jadi orang awam. Ya, selama-lamanya tak pernah. Tengok sistem pendidikan kan. Darjah 1 orang awam sangat. Awam tu. Baru belajar. Ya, baca buku. Kalau sistem dulu masuk darjah 1 tak pernah baca buku lagi. Cikgu terpaksa ajar. A-R-Y-A-M yam, ayam. Guna kaedah ejaan. Sekarang anak-anak dah pandai dah. Dah well prepared. Tadika dah pandai dah. Guna kaedah fonetik. Ayam. Tu sebut. Ini. Ani. Ini, ani. Dia tak eja. I-E-N-I-N-I-N-I. Payah dia eja. Dia bagi kecil-kecil belajar begitu. Begitu juga baca Quran macam tu juga aja. Kaedah. Alif dati A, alif bawah I, alif dak pandu A, I, U. Kalau guna kaedah harap lagi payah. Alif fathah A, alif kasrah I, alif dhammah U. Sudah dah sebut. Ada dia aja dulu. Tu yang lambat nak baca Quran. Sekarang tak payah. A, I, U. A. U, I, U, A, U, ulang-ulang lah pandai lah. Ingat, fonetik, very fast. Nampak tak? Adakah kita darjah 1 tu sampai tingkatan 5 tu awam? Tak, makin cerdas, makin cerdik dalam urusan dunia, betul kan? Mula belajar matematik asas, pergi pada matematik yang tak dapat angka. Formula rumus semua. Modern math, kemudian lagi advanced maths. Masuk universiti. Lagi cerdas, lagi cerdik. Tak jadi awam lah. Jadi specialist, PhD, pakar terus. Dalam dunia bukan main, sungguh. Dia berceramah pula dalam agama, jadi orang awam, tak ada dalil. Orang awam tak boleh dalil. Cukup tahu fatwa ustaz yang itu yang sesat menyesatkan tu. Orang kita pula, orang Melayu tak berani nak bertanya. Kemudian tak berani nak kontra. Sekejap lagi tu guru tu bagi dia cukup. Barang siapa yang banyak bertanya, maka tidak ada ilmu baginya. Dia bagi buah tu. Ataupun dia kata apa? Barang siapa yang banyak bertanya tidak adab terhadap gurunya. Kalau orang kasar ni nampak tu. Kau boleh jawab ke tak? Cuba kita tegur dia. Melenting dia. Ya. Tegur. Ustaz sampaikan tu hadis dhaif. Ya, kita buat style macam orang Arab Badui. Nabi SAW tak pernah marah orang Arab Badui. Kasar macam mana pun. Sebab Nabi SAW adalah Rasul. Sangat berilmu. Boleh jawab je. Tapi ustaz-ustaz seperti ni, kalau dia ajukan begitu, melenting dia. Maki lagi ada orang. Ini pernah pengalaman sekali tengok. Masya Allah. Sampai dia maki je bertanya, dia halau keluar. Padahal orang tu tanya soalan elok je. Sebab dia tak boleh jawab. Ini macam dia akhlak buruk ni. Patut kena terminate ni ustaz macam ni mengajar. Bagi jawapan. Dengan hikmah. Kamu guru. Kalau kamu tak boleh bagi jawapan, wallahualam, saya pun tidak mengetahuinya. InsyaAllah bagi masa saya sikit. Next kuliah saya datang, InsyaAllah saya cuba cari jawapan. Jatuh tak darjat dia? Tak jatuh, naik lagi. Sebab itu Imam Malik rahimahullah tengok memberikan contoh teladan yang sangat agung. Alim Rabbani ketika seorang datang daripada kejauhan. Ya, kalau tak silap daripada bumi Iraq dia datang pergi ke Madinah. Bawa 40 soalan. Kalau tak silap ini dalam syarah Akidah At-Tahawiyah. Dia datang dengan banyak soalan. Lalu Imam Malik rahimahullah cuma jawab 4 je. Dia datang jauh ni. Bukan datang daripada daerah kampung luar kota Madinah, bukan. Bukan datang daripada Mekah. Iraq tu. Bukan naik kapal terbang, bukan naik flight, bukan naik kapal. Barangkali jalan kaki. Orang dulu-dulu musafir, jalan kaki sanggup dia untuk mendapat ilmu. Canggih sikit naik unta. Lagi canggih naik kuda laju. Ya, kuda tu orang kaya lah, kuda mahal. Unta pun mahal juga. Ya, tapi dia slow and steady, tapi sampai ke destinasi. Yang bawa kuda tu kira hebat lah. Biasanya pejuang, peperangan, pakar-pakar. Ya, orang dulu Masya Allah luar biasa Allah bagi mereka. Tu sunah naik kuda. Tak sebab nak berperang. Ya. Sampai dia tanya Imam Malik rahimahullah, Imam Malik jawab 4 je. Selebihnya wallahu alam. Sehingga orang tu kata, wahai imam, aku datang daripada jauh. Aku buat tanya soalan ni, kau jawab 4 je. Dia kata, kau pulang. Nanti sampai ke negeri kamu, kamu beritahu kepada penduduk tempat kamu bahawa Imam Malik cuma memberi jawapan 4 soalan saja daripada seluruh soalan. Yang selebihnya Imam Malik menjawab wallahu alam. Jatuh tak darjat Imam Malik rahimahullah? Biar dia jatuh di pandangan manusia, tapi dia tak jatuh di pandangan Allah Ta'ala. Sebab nanti dia akan bertanggungjawab di negeri akhirat. Silat-silat bagi fatwa salah, masuk tenaga dia. Ni orang alim yang Rabbani. Orang sekarang, kalau dia tak tahu jawapan, dia boleh belit. Kemuncak dia marah. Ya.
Nampaklah jati dirinya. Ya. Ataupun dia asal jawab. Pantang soalan apa datang, semua dia jawab. Dalil apa pun tak ada datang. Qala Allah satu tak ada, qala Rasulullah pun tak ada. Berani dia keluar fatwa. Sebab itu seorang alim bila dia memberi jawapan, mesti dia datang qala Allah wa qala Rasul. Mesti buat persiapan. Jadi seorang alim mesti banyak menghafal dalil-dalil hadis, baca kitab-kitab fatwa. Bukan fatwa dia ambil itu dia cuma sampaikan je. Dan dia tahu ketika dia memberikan jawapan tu, dia ingat, ini daripada kitab dia aku dapat. Sebab tu aku berani memberi jawapan. Tu. Tapi ini di antara adab yang hilang. Semua jawab pakai logik dia je. Ingat, kamu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tengok Nabi SAW ajar. Bagaimana? Ya. Ni orang Arab Badui datang. Ya, Nabi SAW jawab soalan dia. Ya, dengan dalil. Kau mau orang awam tak payahlah, buat je saja. Tak. Ya, Nabi SAW tengok ni contoh hadis yang sama maksud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang Arab Badui datang. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku amalan yang jika aku kerjakan aku akan masuk syurga. Arab Badui. Orang Arab Badui lagi cerdas daripada kita. Tanya soalan yang bukan nak jadi kaya. Bukan soalan remeh-temeh. Arab Badui ini ibarat orang asli itu datang tanya. Apa amalan kalau aku buat aku masuk syurga? Nampak tak? Ya, Masya Allah. Orang pendalaman ni, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, mereka ikhlas. Cuba kita tengok orang kampung-kampung, pakcik-pakcik. Ya, kalau ustaz tu bagi apa pun dia buat. Walaupun benda tu salah. Makcik balik nanti makcik amal baca zikir ni Makcik baca lepas subuh 333. Tak ada dia buat. Dia tak salah. Yang salah bagi fatwa tadi tu. Dia sebab itu dia masuk syurga. Yang bagi fatwa ni silap, bagi fatwa masuk neraka. Sebab apa? Bagi amalan yang Nabi SAW tak suruh. Yang Nabi SAW suruh bagi amalan dia tak bagi, dia pergi bagi atas dia ni. Pandai-pandai ni. Dia Allah maafkan sebab dia orang awam minta. Dan dia beramal. Orang tu Masya Allah kampung ikhlas, rajin datang surau, hormat ustaz. Ya. Tengok orang tu nikmat tengok. Sejuk mata tengok. Keikhlasan tahap tinggi. Tak kedekut. Bersedekah dia. Kalau anak-anak mengaji habis, macam-macam bagi pada tok guru mengaji. Bagi kain pelikat lah, kain batik lah. Musim buah tak usah kira lah, penuh rumah tu guru. Orang sekarang, tak ada adab. Tak ada guru. Sebab apa? Guru pun tidak ada adab. Allah tarik dua-duanya. Itu musibah. Sebab apa? Hilang keikhlasan. Tengok kita belajar daripada Imam Nawawi rahimahullah, keikhlasan yang sangat tinggi. Sehingga para ulama sepakat mengatakan, kenapa Imam Nawawi rahimahullah ni kitab-kitab dia sangat dihajati oleh semua orang yang belajar agama. Sehingga kitab-kitabnya bukan satu dua, hampir keseluruhannya semua dimanfaatkan. Disyarah dalam banyak sekali. Dan dia lintas mazhab, bukan mazhab Syafi'i saja yang menghargai, memuliakan, mengambil ilmu. Semua ulama, Arba'in 40 ni. Ya. Mazhab Maliki syarah, mazhab Hanafi pun syarah, Syafi'i tu tak kira lah. Mazhab Hanbali syarah, ulama-ulama ke Arab Saudi tu. Majoriti semuanya mengajar Arba'in An-Nawawiyah, disyarah lagi, tulis kitab lagi. Memuliakan, Allah muliakan sebab apa? Ikhlasnya dia. Tahap tertinggi. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah ajar kita. Hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis terakhir, iaitu membersihkan diri, jangan sombong. Minta maaf kepada Allah. Hadis 42. Kita banyak dosa. Nak buang tu sifat. Dalam ilmu ni, yang paling mudah diserang adalah apa? Sombong. Belagak, bangga diri. Aku ilmu banyak ni. Popular, glamour, banyak like ni. Juta follower ni. Ya. Majlis aku tak pernah tak ada orang. Paling-paling kurang pun 100,000 lah. Ramai. Kalau sikit tu, tak komen lagi dia. Kalau nak panggil aku boleh datang kuliah. Pastikan at least ada 5,000 datang. Kalau tak ada, no way. I go to another place lah. Membazir waktu saya je. Yang sangat bernilai. Lagak. Macam mana nak dapat keberkatan? Nampak tak? Orang yang jujur, yang ikhlas. Kadang-kadang kita akan temui orang seperti itu. Masya Allah. Ingat, salah seorang guru kita sebut. Panggillah dia untuk memberikan kuliah. Walaupun yang ada seorang. Panggil. Hantar, jangan risau. Tak payah bagi apa sarah hati pun tak apa. Yang penting ada orang datang mengajar. Itu kerja anak. Tu Masya Allah. Penakjub. Kita belajar. Sebab tu guru ni, benda yang paling utama kita belajar daripada mereka adalah akhlak. Adab. Ilmu tu datang nombor 2. Itulah yang menjadikan kita mencontohi mereka. Ingat, dalam berdakwah ni adalah kewajipan. Ya, kita tidak mengharapkan ramai orang. Kerana hidayah itu bukan ramai orang dapat. Tak. Ya, yang penting kita telah menyampaikan. Ada orang nak pergi kuliah, tengok dulu masjid dia ramai tak orang.
Surau ni ramai, tak nak. Pergi sekali tengok Allah 5 orang je, tak padan lah dengan standard aku. Aku doktor ni. Dia datang 5 orang je. Taklah, pergi tempat lain lah. Itu antara dia dengan Allah. Nanti dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Patutnya dia malu dengan seluruh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Berdakwah tanpa meminta upah. Tengok nanti dalam hadis syafaat diterangkan ada Rasul datang seorang pun tak ada bersama dia. Dia datang seorang-seorang, tak ada pengikut langsung ketika di dunia. Tapi dia berhenti tak berdakwah, siang malam berdakwah. Sebab dia tahu hidayah tu yang dia boleh berikan adalah hidayatul bayan, penjelasan. Tapi hidayatul taufiq wal ilham Allah Ta'ala yang bagi. Bukan kuasa dia. Ni nak jaga supaya jangan sombong, jangan bangga, jangan takabur. Kenapa? Jatuhnya, kecundangnya, celakanya seorang yang mengajar dihumbankan ke dalam neraka dalam wajah tersirit sebab dia riak, sombong, bangga diri, rasa hebat. Ini penyakit yang paling membinasakan. Baik, kembali. Jadi hadis ini sungguh menjelaskan kepada kita bagaimana ya betapa besarnya ya keinginan, semangat ya salah seorang sahabat Nabi SAW yang mewakili sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain, yaitu mereka sangat berkeinginan untuk memasuki syurga Allah SWT. Dan hadis ini memberikan kabar gembira kepada kita bahawa semua kita layak masuk syurga. Kerana syaratnya adalah paling minima. Semua orang boleh melakukannya kecuali orang yang ada penyakit pada hati. Tunaikan hak Allah Ta'ala. Ingat tak sebelum ni hadis? Ingat tak? Ihfazillah yahfazka. Itulah dia. Kamu jaga Allah bagaimana? Seperti lelaki ini menjaganya, yaitu solat, puasa, yang haram diharam, yang halal dihalal, istiqamah di atasnya tanpa menambah apa pun. Maknanya dia melakukan seperti itu, syurga bagi dia ya. Tapi nanti dalam hadis yang ke-38 ada tambahan. Sebab apa? Sebab itu adalah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih. Dia ni minima, maknanya level paling rendah. Sebab syurga itu ya Allah jadikan syurga itu bertingkat-tingkat. Jadi syurga itu nanti setiap orang masuk syurga. Semua orang, semua umat Nabi SAW akan masuk syurga. Illa apa? Illa tu dia. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man apa? Orang yang enggan. Enggan tu tadi tak nak lah, tak nak solat. Ya, tak nak puasa, tak nak ikut sunnah Nabi SAW, nak ikut bid'ah. Tak nak berjalan di atas tauhid yang sempurna, campur aduk dengan syirik. Macam mana nak masuk? Tak masuk dia. Ya, ni penting ni, syarat. Sebab masuk syurga ada syarat, ada kunci dia. Bukan sebarang kunci. Ya, kuncinya adalah ikhlas dan ittiba'ur rasul. Boleh buka. Dah buka pintu syurga pula ada banyak tingkatan. Ya. Berapa tingkatan syurga? 100. Tingkatan berapa? 100. Ni minimal tingkat mana? Tapi yang penting masuk. Tu yang penting masuk. Sebab tingkat pertama pun tak boleh bayang lah. Dunia ni tak ada unsur nilai. Bayangkan 100 tingkatan. Tengok Nabi SAW sebut dalam Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nak menyebutkan Quran itu ada Quran pula, syurga ada tingkatan. Jadi the choice is us. We decide which tingkatan kita nak masuk. Tapi syarat pertama dah ada lah, masuk syurga. Tapi kita tak berpada dengan itu. Allah beri kita kebebasan. Kamu nak masuk syurga mana? Nak bersama Nabi SAW, ada tingkatan dia. Sofi Rahman sambung ni. Ayat daripada surah An-Nisa. Ayat 95 hingga 96. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharra. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المؤمنين والمجاهدين على القاعدين وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة والله وكان الله غفورا رحيما. رحيما. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk
Ya, al-qa'idun. Ya, al-qa'idun. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yakni yang tidak ikut berperang, yang tidak punya uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Nampak tak sama? Allah melebihkan orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu darajah. Naik dia. Orang berjihad dengan tak berjihad tak sama kedudukan dia nanti di akhirat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, syurga. Dua-dua dapat masuk syurga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, iaitu beberapa darajat daripadanya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu contoh. Dalam hadis pun Nabi SAW sebut. Ya, kita baca terjemahan panjang. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan solat dan puasa Ramadan, sama ni. Hadis ni. Ya. Adalah wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam syurga. Baik ia berjihad di jalan Allah atau tinggal di tempat di mana ia dilahirkan. Ini kan selaras dengan ayat tadi. Masuklah syurga, dua-dua masuk. Ya. Menyebut syarat paling minima, kemudian tambahan bila dia melakukan amalan-amalan yang lain. Apatah lagi jihad, kemuncak agama. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami sampaikan berita gembira itu kepada orang lain? Lalu Nabi SAW menjawab, ya, inna fil jannati mi'ata darajah. Sungguh di syurga terdapat 100 tingkatan. 100 tingkat syurga. Ya, tapi jangan bayang macam flat tu. Kondominium flat tak. Cuma nak mendekatkan pemahaman. Kalau kita tengok bangunan yang bertingkat tu, tingkat mana yang paling best? Yang paling mahal sekali lah. Tingkat yang paling atas lah, betul kan? Kalau bangunan tu 100 tingkat, yang 100 tu, sebab apa? Dia paling mahal. Dia punya view dia tu. Ya, view dia panggil bird view, eye view, holistic view, helicopter view. Macam-macam view lah. Ya. Satu dunia nampak dia. 360 degree. Ya, surrounding semua dia nampak. Ya, sungguh di syurga terdapat 100 tingkatan yang telah disediakan Allah untuk mereka yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara dua tingkat sejauh antara langit dan bumi. Tunggu dia. Satu tingkatan tu jarak dia macam tu. Jauh tak? Jauh berganda. Sama-sama dalam syurga, tapi tak sama dalam tingkatan. Lalu kata Nabi SAW, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. Masya Allah. Ini gambarannya sangat agung. Jika kamu memohon kepada Allah, mohonlah Firdaus, syurga Firdaus. Ini tingkatan paling tinggi. Kerana ia adalah syurga yang paling tengah dan paling tinggi. Ya. Menurutku, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, di atasnya terdapat Arasy Ar-Rahman, dari sanalah sungai-sungai surga mengalir. Dan Nabi SAW berada di situ. Dalam hadis lain disebut, ya, Nabi SAW sebut salah seorang sahabat Nabi SAW masuk syurga Firdaus. Selain yang 10 yang dijanjikan syurga dan lain-lain. Ya. Iaitu bahawa Rabi' binti Barra, Ummu Harithah bin Suraqah, ya, radhiyallahu anha, mendatangi Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, mahukah engkau menjelaskan tentang Harithah kepadaku? Jadi Harithah tu anaknya yang syahid. Bukan, ni Harithah bin Suraqah. Itu Zaid bin Harithah lain. Ya. Dia terbunuh ketika perang Badar, mati syahid dia. Terkena anak panah yang tak dijangka dari mana datang. Jadi, mak dia tanya pada Nabi SAW, bagaimana keadaan anak dia tu yang syahid? Ya, dan mak dia kata apa? Bila dia di syurga, Rabi' akan bersabar, dan bila berada di tempat lain, Rabi' akan menangisinya. Ya. Lalu beliau bersabda, wahai Ummu Harithah, ada banyak taman di syurga dan putramu berada di Firdaus tertinggi. Ini good news, Masya Allah, nikmat. Nabi SAW menyebutkan anaknya di syurga Firdaus. Baik. Ya. Jadi Nabi SAW berikan kita, iaitu bila minta doa, jangan asal, ya Allah masukkanlah kami ke dalam syurga. Tak kisahlah syurga mana, janji masuk sudah. Kena minta syurga Firdaus. Sebab tu kita kuliah selalu kita minta tanpa gagal, insya-Allah. Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ula. Itulah di syurga Firdaus, tempat di mana 4 kelompok ini berada. Ya. Dan tingkat syurga paling tinggi dalam hadis tersebut, iaitu tingkat syurga tertinggi adalah Al-Wasilah, tempat Nabi SAW. Sebab tu kita
diminta untuk sentiasa mendoakan untuk Nabi SAW setelah azan. Betul kan? Apa doa dia? Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang berdoa setelah mendengar azan, ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan solat yang ditegakkan ini, berilah Muhammad Nabi SAW wasilah dan fadilah. Ya, tempatkanlah dia di tempat yang terpuji yang kau janjikan, melainkan ia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Jadi jalan nak mendapat syafaat Nabi SAW untuk bersama dengan Nabi SAW di makam Al-Mahmudah tu Al-Wasilah, doa ni jangan lupa. Jangan remehkan ketika azan buat cakap tak tutup ada. Lepas tu doa pun tidak. Ni. Supaya ini jalan pintas, jalan cepat nak masuk syurga bersama Nabi SAW. Faham? Hafal doa ni. Berfaedah. Dah hafal? Allahumma rabbaha. Kecil lagi. Hafal tadi. Nak bersama Nabi SAW tak? Kita nak bersama Nabi SAW satu keluarga. Ya, semua sesama muslim, muslimat, semua kita nak. Saudara-saudara Islam kita, ya. Inilah dia, tengok. Betapa para sahabat Nabi SAW sangat merindui, sangat menyintai, sangat berharap untuk memasuki syurga. Para sahabat Nabi SAW dah jelaskan. Mereka generasi terbaik, mereka dekat dengan Nabi SAW, mendapat doa daripada Nabi SAW. Bahkan di antara mereka disebut nama satu persatu secara pasti masuk syurga. Kita tak pasti. Jadi kita berharap. Kita lakukan apa saja sarana-sarana yang boleh menyebabkan kita masuk syurga. Seperti tadi. Ya. Tengok Nabi SAW sebut banyaknya amalan-amalan yang membawa kita ke syurga. Banyak, tak terhitung. Ya. Contoh apa? Barang siapa yang solat Al-Bardain, masuk syurga dia. Man solat Al-Bardain. Solat apa tu? Iaitu solat isyak dan solat subuh berjemaah. Masuk syurga dia. Tu. Ya. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang diajar oleh Nabi SAW yang membuka pintu-pintu syurga. Maka hendaklah kita berusaha untuk meraihnya. Ya, Masya Allah. Jadi Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana kenikmatan syurga. Cukuplah satu nikmat yang tidak ada di dunia. Apa dia? Iaitu penghuni syurga makan dan minum. Mereka tidak mengeluarkan hingus. Tak beringus dia. Dia sejak tahun ni reseduh kan. Pagi reseduh, petang reseduh, tengah hari reseduh. Bersin tak berhenti-berhenti. Hingus sekejap lagi. Tu. Tapi di syurga tak. Langsung tak ada. Ya. Tak buang air besar, tak buang air kecil. Tengah-tengah kuliah kasih perut. Allah, ni nak bangun ke tak? Nak bangun tahan bukan main. Betul kan? Tengah solat dia terkentut macam-macam bagai. Nampak tak? Itu Allah uji kita dengan macam-macam. Menunjukkan kelemahannya insan ini. Ya, jadi jangan sombong. Cantik macam mana pun, kentut juga dia. Tak ada dari kentut wangi tak. Sambung saja, bahkan lebih parah lagi pada orang yang tak lawa. Betul kan? Jadi apa nak bangga? Tapi di syurga semua sama. Allah bagi nikmat. Dulu di dunia berbeza taraf. Kaya, miskin, senang, susah, cantik, ya, tampan, buruk dan sebagainya. Tapi di syurga semua sama. Allah Maha Adil, memberikan balasan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Ya. Makanan mereka itu makan tapi tak buang air, tak buang air besar. Macam mana? Bagaimana makanan tu? Makan tak pernah kenyang. Tak pernah jemu. Tak pernah jemu. Kita makan di dunia jemu. Dah makan nasi ayam tadi, jangan tak ada lah nasi. Nak makan benda lain pula. Nak makan kek pula. Apple pie. Pie-pie dan macam-macam. Ya. Apa yang dimakan tu ditukar jadi sendawa. Kenyang. Gitu-gitu. Kita kalau durian campur lari orang. Betul kan? Busuk jadi dia. Sebab apa? Dia proses dalam perut jadi busuk. Durian asalnya wangi. Kalau makan tadi, makan kari. Pengsan orang. Kari tambah kas-kas pula tu. Lagi. Tapi kalau di syurga, senawa, keluar haruman minyak kasturi. Tak payah beli minyak wangi. Wangi, Masya Allah, syurga tu wangi. Dia syurga wangi, kita pun wangi. Ya. Mereka diberi ilham. Ini kemuncak nikmat. Tak payah beribadah. Cukup dengan memuji Allah. Bertasbih. Ya, setiap nafas-nafas yang dia tarik, bertasbih kepada Allah. Nampak tak keindahan panorama di dalam syurga tu? Indah tak? Sebab tu syurga tu Nabi SAW sebut tak boleh nak izin. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.
Syurga itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa. Apa ciri orang bertakwa? Iaitu dia adalah orang yang ahli ilmu. Salah satu talabul ilm. Sebab itu Nabi SAW sebut apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang siapa yang berjalan untuk ilmu, maka dia sedang berjalan menuju masuk syurga. Nampak? Nikmat tak? Ya. Syurga itu ada dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Mata tak pernah melihat, telinga tak pernah dengar, hati pun tak pernah terlintas. Tapi yakin, imani. Seperti hadis yang sebelumnya apa? Ya Rasulullah, bagi aku satu perkara tentang Islam yang aku tak perlu tanya orang lain. Qul amantu billah tsumma istaqim. Amantu billah. Kita beriman tak? Yakin tak syurga ada? Yakin ke tidak? Yakin tak janji Allah dalam syurga itu macam-macam? Yakin. Maka dengan yakin itu Allah beri. Sebab kita ni sesuai dengan apa yang kita fikirkan, apa yang kita yakini, apa yang kita minta. Maka Allah dia tak akan pernah menghampakan hamba-hambanya. Bila dia angkat tangan, Allah pasti akan kabulkan. Apatah lagi permintaan kepada Allah untuk masuk syurga. Dan Allah, cara bentuk Allah memberikan tanda-tanda, Allah memperkenankan permohonan kita untuk masuk syurga. Allah membagi kita melaksanakan syarat-syaratnya. Allah mudahkan kita di dunia, gemar melakukan ketaatan, benci kepada kemaksiatan, kita cinta pada majlis ilmu, kita berpegang teguh berusaha untuk melakukan amal yang terbaik, kita jaga diri kita daripada perkara yang haram, ya, kita jaga tauhid kita jauhi daripada syirik, kita cinta pada sunnah Nabi SAW, kita benci pada perkara bid'ah walaupun kecil, sangat teliti. Itulah makna takwa. Takwa tu maksudnya adalah orang yang seolah-olah berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Apa yang dia buat? Berhati-hati. Macam kita naik kereta di atas jalan, berhati-hati tak? Bawa berhati-hati. Jalan hujan lebat dia, perlahan dia speed. Tengok gelopak slow dia. Tengok ada lubang, lari elak keretanya. Itulah dia gambaran kehidupan kita yang untuk selamat. Very particular, very careful. Not only careful, extra careful. Apatah lagi nak masuk syurga, must be put our extra effort to the maximum. Yeah. Not up to the ceiling. The ceiling is not the limit. We exceed it. Try. Ya, mujahadah. Ya, bersungguh-sungguh. Memaksimiskan potensi diri. Menggunakan seluruh masa yang Allah bagi untuk lakukan yang terbaik. Agar dia every single second tu bernilai ibadah di sisi Allah. Nanti kita akan menuai hasil usaha kita di dunia. Ya, al-jaza'u minal jinsil amal. Ini kaedah yang sangat agung. Berbuatlah. Ya, wa qul i'malu fasarallahu amalukum wa rasuluhu. Ya, wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Kalau macam itu hadis itu. Beramallah. Nanti Allah, Rasul dan orang mukmin akan menjadi saksi, akan memerhatikan. Jadi ingat, jangan kita beramal ibadah ketika nak tua. Beramal ibadah sejak muda sampai ke tua. Bukan sampai ke tua. Beramal ibadah sampai ke mati. Sebab tua bukan mesti mati. Muda bukan mesti tak mati, betul kan? Jadi kita kena tukar. Maknanya slogan kita adalah beramal sampai ke mati. Kalau sekarang, waktu sekarang baru insaf, umur dah tua, sampai mati. Kalau sejak daripada sebelum balik, kecil lagi, darjah 1, darjah 2, beramal, jaga solat sampai mati. Faham? Inilah dia hadis dia. Istiqamah. Masya Allah, banyak sekali kalau nak dijelaskan. Tapi sungguh hadis ini memberikan faedah yang sangat agung. Semoga kita berjalan seperti mana lelaki ini yang datang bertemu Nabi SAW. Dan kita akan menambahkan amal ibadah kerana kita mampu. Nanti kita akan jelaskan pada hadis yang ke-38. Iaitu 3 golongan di dalam melakukan amal ibadah. Satu, the basic. Ya, basic pun dah masuk syurga dah. Tapi kita nak lebih daripada itu. Betul kan? Ibarat dalam urusan dunia, kita bukan hanya berjaya menyelesaikan pelajaran kita dapat diploma, dapat ijazah. Tak. Kita dapat yang terbaik. Mumtaz. Sum Claudi. Bukan makbul. Parahnya rosid. Ya, kena extend lagi. Sekurang-kurangnya jahit jidan. Jahit jidan. Jangan jahit jidan. Sebab jahit jidan second class. Apa? Ya, first class tu mumtaz. Boleh faham? Tapi itu sesuai dengan kemampuan kita, kadar kita. Itu dalam urusan dunia. Ni urusan akhirat lebih daripada itu. Sebab semua orang mudah. Maka Allah akan memudahkan. Ya, kalau iman kita benar, niat kita benar, maka tanda-tanda kebaikan yang kita akan meraih syurga Allah dah tunjuk di dunia. Kita jadi orang yang ikhlas,
bergantung penuh pada Allah. Bila buat maksiat menyesal, bertaubat. Ya, bila tertinggal amalan-amalan sunnah, menyesal. Ya, istiqamah di atas yang wajib. Itu tanda Allah jaga umur kita. Sebab tu kita berharap kepada penjagaan Allah. Apa syarat nak dapat penjagaan Allah? Apa syarat nak dapat penjagaan Allah? Jaga Allah. Ihfazillah. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu. Hafal tu. Ingat. Tu semua hadis tu yang sebelum ni. Ya. Sebab tu hadisnya adalah close link, interrelated, scattered puzzle. So we have to link it together, put it together, become complete puzzle. Faham tu? Alhamdulillah, cukup sangat tu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, kurniakanlah kami kesemuanya. Ya, dan sesiapa saja yang mengikuti kuliah ini, semoga Allah jadikan kita berberkah umurnya, makin meningkat umur, makin terbaik amalnya, tetap di atas tauhid, ya, terjaga sehingga dia meninggal dengan akhir kalam la ilaha illallah, mendapat tanda-tanda husnul khatimah, berbahagia di alam barzakh, berbahagia nanti di negeri akhirat, masuk syurga, ya, bersama dengan pengarang kita ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bersama dengan kekasih yang kita cintai Nabi SAW, ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. InsyaAllah panjang umur. Esok subuh kita akan masuk hadis yang ke-23, iaitu hadis yang berkaitan beberapa amalan yang memberikan manfaat yang sangat besar untuk kita mendapat keredaan dan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.